Okey, tajuk 7.3 adalah prinsip kebadian tenaga yang akan kita bincangkan hari ini. Untuk prinsip kebadian tenaga ni, kita lihat dahulu apa maksud dia. Prinsip kebadian tenaga menyatakan bahawa tenaga ni tak boleh dicipta, tak boleh dimusnah, tetapi hanya boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti atau berubah kepada tenaga keupayaan kenyal ataupun dia berubah menjadi tenaga kinetik, ya. Ada pula istilah tenaga yang berguna. Apa maksud tenaga yang berguna? Tenaga yang berguna adalah tenaga dalam bentuk yang mudah diubah daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Jadi contohnya tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan api fosil, ya, dibakar untuk menghasilkan tenaga haba yang berguna kerana tenaga kimia mudah ditukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya melalui pembakaran bahan api fosil. Baik, untuk menerangkan prinsip kebadian tenaga, kita boleh melihat perubahan tenaga daripada sebuah bandul, di mana ladung ini diletakkan pada titik X, itu paras yang tinggi, kemudian dilepaskan dan dia bergerak ke titik Y, kemudian titik Z dan patah balik melalui titik Y, kemudian satu ayunan lengkap pada titik X. Jadi tenaga keupayaan graviti sebab ladung ini berada pada paras yang paling tinggi, di sini adalah maksimum, paling banyak. Tetapi apabila dia semakin turun, maka tenaga keupayaan gravitinya semakin berkurang, tetapi tenaga kinetik pula yang bertambah. Okey, prinsip kebadian tenaga dalam spring, ya. Kita perhatikan spring yang digantungkan dalam keadaan keseimbangan, tenaga keupayaan kenyalnya adalah kosong, minima. Tetapi kalau spring itu diregangkan, dia akan mempunyai tenaga keupayaan yang maksima pada satu ni, pada paras sebab berada pada rantai, pada X. Tetapi apabila dia mula dimampatkan, pada titik Y adalah tenaga keupayaannya kosong. Tetapi apabila dia dimampatkan, dia akan memiliki tenaga keupayaan kenyal yang maksimum. Dan tenaga kinetiknya adalah kosong. Apabila dia jatuh semula, dilepaskan daripada keadaan dia dimampatkan, maka tenaga keupayaan kenyalnya akan berkurang. Tapi tenaga kinetiknya adalah bertambah, dan pada titik ini, pada titik Y, tenaga kinetiknya adalah maksimum. Dan apabila ia diregangkan semula, jatuh dalam keadaan regang, di sini pada titik X tenaga keupayaan kenyalnya tenaga keupayaan kenyal tinggi, tapi tenaga kinetiknya adalah kosong. Bandul ringkas ini, saya ulang balik, tenaga keupayaan gravitinya adalah maksimum pada paras yang paling tinggi, tenaga kinetiknya kosong. Tetapi apabila dia turun ke bahagian titik keseimbangan, tenaga keupayaan gravitinya kosong, sementara tenaga kinetiknya maksimum. Dan apabila dia berada di sini, titik yang saya tunjukkan ini, tenaga apa yang tinggi? Tenaga keupayaan gravitinya adalah tinggi, sementara tenaga kinetiknya kosong. Jadi apa yang berlaku di sini adalah tenaga keupayaan graviti berubah kepada tenaga kinetik berubah kepada tenaga keupayaan graviti. Jadi untuk menunjukkan jumlah tenaga sebenarnya, kalau lihat sebelah kiri, sebelah kiri sini, tenaga kinetiknya adalah kurang, apabila dia berada di atas, tapi makin lama dia akan makin meningkat apabila dia berada di tengah-tengah. Ini dia. Kemudian tenaga kinetik paling maksimum bila dia berada pada titik O, pada titik keseimbangan, dan dia akan turun semula mengikut kedudukan bandul tersebut. Okey, kalau kita terangkan tenaga keupayaan pula ialah tenaga keupayaan kalau dia berada di sini, pak maksimum. Tapi dia makin kurang apabila dia berada pada titik keseimbangan di sini. Tetapi tenaga keupayaan akan meningkat semula apabila bandul ini naik kepada aras yang tertinggi. Jadi ini adalah bentuk bagi tenaga keupayaan bagi bandul sebelah sini, dan ini adalah tenaga kinetik, apabila bandul ini berubah daripada tenaga keupayaan graviti kepada tenaga kinetik. Dan satu lagi istilah yang awak kena faham berkaitan dengan prinsip kebadian tenaga ni ialah dikatakan sistem yang tertutup dan sistem yang terbuka. Kalau sistem yang terbuka, apa maksud? Ada perubahan tenaga, tapi untuk menjadi tenaga yang berguna hanya sedikit, lebih kepada dibazirkan dalam bentuk tenaga yang lain. Contohnya dalam satu
objek ya. Satu objek bila dia bergerak dia melalui geseran. Jadi geseran ni sebenarnya tenaga untuk mengatasi geseran adalah tinggi. Tetapi bila kita sebut mengatakan sistem itu tertutup, kita abaikan ada geseran ya. Jadi hanya berlaku perubahan daripada bentuk tenaga A kepada tenaga B, atau tenaga upayaan pada tenaga kinetik, atau tenaga kinetik pada upayaan, tanpa mengambil kira tenaga ataupun keadaan geseran yang wujud pada masa itu. Okey, rajah ini menunjukkan satu pistol mainan kanak-kanak. Di hujung ini ada spring. Okey, spring itu sepatutnya ialah mempunyai panjang 300 mm ya, 300 mm. Tetapi apabila picu ni ditekan, kita telah memampatkan spring yang ada sehingga menjadi 50 ml. Jadi apabila bola ini bergerak, bola itu bergerak melalui jarak 250 ml ya. Jadi bola tu bola plastik. Jadi kelajuan peluru itu bergerak ke depan adalah sama dengan jumlah tenaga keupayaan kenyal. Jadi kita ada tenaga kinetik di sini nanti kan bila bola itu bergerak. Jadi kita lihat bagaimanakah kita mengira jika ada soalan macam ini. Berdasarkan prinsip keabadian tenaga, maksudnya tidak ada geseran, tenaga keupayaan kenyal tersimpan di dalam spring itu sama juga dengan tenaga kinetik bola plastik. Jadi kita ada formula untuk mengira tenaga apa? Tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan, iaitu setengah daripada daya darab jarak sama juga setengah atau 1/2 jisim darab velocity ataupun halaju kuasa 2. Jadi kita masukkan nilai yang diberi dalam soalan. Ini adalah formula untuk keupayaan kenyal. Darabkan dengan daya itu 5 Newton. Okey. Bola tersebut. Kemudian darabkan dengan jarak yang dilalui oleh peluru ialah 250 mm. Jadi kita tukar kepada meter. Kita bahagikan dengan 1000 ya, untuk tukar daripada unit yang kecil kepada unit yang lebih besar. Jadi kita masukkan pula, ini adalah formula untuk apa? Formula tenaga kinetik bola plastik apabila dia bergerak, dengan memasukkan formula 1/2 darab dengan 50, iaitu bagi jisim ya, jisim 50 kita mesti dalam unit kilogram. Jadi sebab itu kita bahagikan dengan 1000 darabkan dengan halaju bagi gerakan peluru. Jadi apabila kita terus mengoperasikan dengan memasukkan nilai-nilai mengikut matematik ya, awak akan dapat bahawa ini velocity V kuasa 2 sama dengan 25 meter kuasa 2 per saat. Jadi untuk V saja kita punca kuasakan, kita akan dapat punca kuasa 25 meter kuasa 2 per saat ni. Jadi jumlah yang kita dapat dalam pengiraan ini adalah 5 meter per saat. Jadi itu adalah halaju bagi bola yang mempunyai tenaga kinetik ya. Dia sama nilai dengan tenaga keupayaan kenyal. Jadi kalau ditanya berapakah tenaga keupayaan kenyal di sini, dia sama nilai, sebab dalam soalan ini adalah mengira berapa laju bagi pergerakan peluru tersebut.